Okey, kita tak ada masalah isu keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi. Memang itu sebahagian daripada keimanan Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma kita tengok dalam sudutan-sudutan tadi, mereka yang mendakwa Habib, mereka yang mendakwa keturunan Nabi, kemudian dengan penampilan yang tak pakai baju, isap rokok, kemudian kaki mereka bila dilalu dicium, dipuja yang seakan-akan begitu, dan kita nampak macam trend menggunakan gelaran Habib itu untuk sesuatu tujuan. Pandangan doktor? Okey, pertama dari sudut apabila nasab itu telah pun sabit, maka kita tidak ada isu, kita menghormati ahli keluarga Nabi SAW dan kita mencintainya. Dan di antara syiar ahli sunnah juga tidak memusuhi Ahlul Baitin Nabi SAW kerana kita juga mencintai Nabi. Tidak mungkin orang yang namanya ahli sunnah tiba-tiba dia membenci keturunan pembawa ataupun di mana sunnah itu terbit. Tetapi di zaman Imam Malik sendiri sudah ada bibit-bibit manusia yang cuba untuk berintisab ataupun menyandarkan diri mereka dengan keluarga Nabi SAW secara bohong. Maka sebab itu Imam Malik di antara yang mengeluarkan fatwa, sesiapa yang cuba untuk menisbahkan dirinya kepada baitin Nabi SAW secara bohong, maka hendaklah dihukum oleh pemerintah dengan ta'zir yang berat, dipukul, disebat, supaya mereka ini tidak bermain-main dengan nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jelas, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bukan satu golongan yang seperti Syiah yang mentakdiskan berlebih-lebihan ataupun mengatakan Ahlul Bait ini seolah-olah mereka ini maksum. Ya, yang mana Ahlul Bait merupakan manusia dari sudut mereka beragama, mereka seperti kita, mereka mukallaf. Dan ada di kalangan Ahlul Bait yang mulia dan ada di kalangan Ahlul Bait yang juga mempunyai masalah yang mana kita perlu berdakwah kepada mereka. Bahkan di dalam sirah Nabi SAW, kita ada Abu Talib yang tidak beriman dengan Nabi SAW. Kita ada, dia adalah keluarga Nabi SAW, merupakan bapa saudara Nabi yang banyak berjasa. Kita ada Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi SAW. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada satu konsep. Hadis Nabi SAW menyebutkan, man bata'a bi'i amalu lam yusri' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalannya lambat, amalannya slow, nasabnya tidak akan boleh memperlajukan dia. Jadi sebab itu bila kita tengok, ada di kalangan sebahagian mereka yang jahil mengangkat golongan yang dikatakan sebagai ahli keluarga Nabi, walaupun kita lihat mereka itu bermasalah dari sudut akhlak, bermasalah dari sudut cara beragama, diangkat seolah-olah dia tu wali. Tadi pun kita tengok kan, orang yang diangkat isyak rukuk tapi dikatakan sebagai wali Tuhan, diletakkan Majzub ke apa? Majzub. Dikatakan. Jadi ini satu benda, satu fenomena yang bagi kita pelik. Jadi benda-benda yang seperti ini adalah benda yang pelik, benda yang tak sepatutnya didedahkan pada orang awam. Kita selalu sebut bila nak bincang tentang isu akademik, tentang isu ilmiah, ada hujah dan dalil. Kita nak cuba compare di antara mazhab dengan mazhab yang kita panggil sebagai fiqh muqaran. Ramai ustaz-ustaz kata memeningkan, mengelirukan. Tapi bila mana seorang yang didakwa sebagai keturunan Nabi, isyak rukuk di atas kursi, diangkat konon-kononnya dia adalah seorang wali yang majzub, kita jadi pelik. Kenapa benda ni diangkat sedangkan ini adalah mengelirukan? Sujud pada kaki orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali Tuhan, sedangkan kita tahu sujud, bentuk sujud seperti itu sangat mengelirukan. Dia kata mungkin nak cium kaki je, tapi bentuk sujud itu sangat mengelirukan. Tabaruk. Jadi ini benda-benda yang sepatutnya kita kata sepatutnya disekat dan dihalang. Ada seorang Habib, saya ingat masih di Yaman juga, dikatakan dia ni hidup tanpa jantung. Tanpa jantung. Yang dengar tu tanpa akal. Jadi itu yang kita pelik tu kan. Dia bukan Habib, dia Syekh. Dia Syekh Muhammad Al-Hariri. Saya sempat jumpa. Jadi bukan Habib lah kan. Bukan. Tapi dikatakan dia wali. Jadi hidup tanpa jantung. Saya kata macam kita kena buat X-ray kot, tengok betul-betul ke dia tak ada jantung ke ada kan. Tapi yang percaya tu. Tapi orang boleh percaya. Orang yang percaya tu tak ada. Kan. Jadi
letak je lah tangan dekat dada. Kalau berdegup tu kira berjantung lah tu kan. Tapi manusia ni bila dah sampai kepada satu tahap yang taksub, apa saja yang diceritakan maka mereka percaya tanpa buat sebarang penilaian dan verifikasi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu satu istilah. Tidak ada yang mustahil. Tidak bermakna benda tu kita boleh dakwa. Bila disebut tidak mustahil, maka dia kemungkinan. Ada atau tak ada. Nak memberatkan salah satu kemungkinan, mesti ada bukti. Tak percaya sudah. Jadi ini benda yang menjadi masalah kita sekarang. Dia kata nak percaya ke tidak, wallahu alam. Kan? Ini benda you Tapi dakwa. orang akademik cakap tau. Tapi orang akademik yang cakap ini masalah ada tu. Kan? Okey.